Percubaan daripada Leandro, minit yang ketujuh, tersasar dari JDT. Amaran awal yang mereka berikan untuk aksi di separuh masa yang pertama. Arif Aiman dengan percubaan yang tersasar berpunca dari kesilapan barisan pertahanan KL City. Tetapi peluang itu tidak dapat digunakannya. Namun kemudiannya hantaran daripada Arif Aiman, jaringan yang pertama berjaya dihasilkan menerusi Nazmi Faiz minit ke-26. Fernando Forestieri meledak dengan gol yang kedua minit ke-31 untuk JDT tambah selesa. Penghujung separuh masa pertama, Bergson gagal menyempurnakan peluang untuk JDT mendapatkan jaringan yang ketiga. Dominasi JDT berterusan separuh masa yang kedua. Arif Aiman hampir-hampir menambah derita KL City minit ke-54. Dan kemudiannya menyaksikan Bergson gagal untuk menyempurnakan satu lagi peluang. Disusuli dengan Paulo Josue, tandukannya tersasar. Satu-satunya percubaan KL City di separuh masa yang kedua. Kejayaan JDT dilengkapkan, jaringan ketiga terhasil menerusi ledakan luar kawasan penalti dari Arif Aderi Afiq Fazail minit ke-85. Itu cerita untuk saingan Piala Sumbangsi yang menyaksikan Johor Darul Takzim terus membuktikan kemampuan mereka. Selamat datang ke Nadi Bola bersama saya Izzuan Muhammad Nur dalam kita memperkatakan tentang aksi di antara Johor Darul Takzim berdepan dengan KL City. Perlawanan pembuka tirai menjadi penanda betapa saingan Liga Malaysia 2022 kini kembali. Jadi bersama saya untuk di studio di dalam membincangkan tentang aksi pertemuan di antara JDT dan juga KL City. Tidak asing lagi bekas pemain kemasan sebelah kiri. Kita menyaksikan Mawi JDT begitu dominan sekali. Mereka telah mengaum awal untuk memberikan amaran bahawa musim 2022 bukanlah mudah kepada pasukan-pasukan yang lain. Oh, gambaran awal mereka dah sampaikan, mereka dah membuktikan dan mereka dah memberitahu keseluruhan pada tahun ini bahawa mereka dah ready dah sebenarnya Wan. Kalau kita lihat bukan menidakkan apa yang ada dalam pasukan JDT itu sendiri. 3 gol awal musim, awal permulaan sepak walaupun diasingkan kemenangan ini dengan mata permulaan, tapi dah menggambarkan bahawa kekuatan JDT bukan sahaja terletak pada nama dia sekarang tapi keseluruhan pemain yang beraksi. Okey, apa yang menariknya tentang pertemuan di antara JDT dan juga KL City? Saya tertarik dengan cara Benjamin Mora. Kita mengetahui bahawa JDT seringkali akan lebih sinonim dengan formasi 4-3-3. Tetapi dalam perlawanan ini mereka menurunkan formasi 3-4-3, menceritakan betapa mereka mahukan serangan, mahu memamerkan aksi menyerang dan hasilnya 2 jaringan tercipta di separuh masa yang pertama. Tetapi pergerakan kita akan menyaksikan sebentar lagi. Kita akan imbas kembali jaringan yang pertama daripada Nazmi Faiz di mana arkiteknya adalah Arif Aiman dan anda saksikan Mawi pergerakan ini daripada Arif Aiman. Dia adalah pemain yang saya klasifikasikan sebagai sangat bijak, tenang dalam melakukan hantaran, dalam mengambil keputusan. Okey, kita tahu Arif Aiman punya kelebihan, kekuatan situasi 1 lawan 1, dia akan dribble, dia akan masuk dalam D-box dan dia akan membuat cross. Tapi kali ini cukup berbeza. Dah buat semua perkara tu, tapi last hantaran dia cut back ataupun daripada kaki kanan tukar kepada kaki kiri, nampak yang lebih mahal, the value of the goal, nampak Nazmi Faiz berada dalam kawasan far post, terus hantar ke tengah dan Nazmi melakukan satu tandukan heading yang saya anggap this is brilliant, macam pemikiran goal placing yang cantik. Bukan tandukan yang begitu tandukan saja, tapi tandukan placing menewaskan menjaga gol KL.
Okey, ramai yang mahu menyaksikan kelibat pemain Eni Forestieri. Penampilan pertamanya bersama dengan JDT dalam perlawanan kompetitif dengan reputasi yang dia ada beraksi di liga terbesar di Eropah, dan hari ini dia membuktikan bahawa apa kualiti yang dia miliki, di mana ledakan dari luar kawasan penalti top corner yang berjaya untuk menghasilkan jaringan yang kedua, walaupun kita saksikan dia dikepung, nampak macam tak ada ruang, tetapi itulah tindakan seorang penyerang. Dia berada dalam satu kedudukan di tengah angle yang besar untuk menjadikan gol. Dia dapat lihat kedudukan penjaga gol dan pada masa sama bila kita tengok dia terima bola menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, tapi nak buat gerakan kiri tak jadi. Turn untuk kanan, yang paling menarik is one step. Satu step yang kita anggap placing, dia 2 in 1 tu, placing and shooting di sebelah kiri punya gol. Satu teknik yang baik, di angle pun kita dapat lihat memang sukar untuk Kevin Mendoza, walaupun dah dia terbang untuk menamatkan bola tersebut, tetapi sebenarnya faktor angle bola tu, arah tuju bola tersebut tepat untuk gol kedua. Saya rasa mana-mana penjaga gol pun Ya, sukar. sukar untuk menyelamatkan percubaan daripada Forestieri. Dan dominasi untuk JDT diteruskan di separuh masa yang kedua, di mana mereka seperti biasa dengan serangan-serangan dengan rangkaian Bergson di bahagian atas, tetapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah jaringan yang ketiga yang dihasilkan oleh Afiq Fazail, di mana sekali lagi ketenangan yang ditampilkan oleh Afiq Fazail menerusi percubaan awal, gerakan yang dilakukan oleh Bergson dan kemudiannya satu volley yang sama sekali menewaskan Mendoza di pintu gol. Okey, Afiq dia tunjukkan sikap attitude dia punya dekat luar dengan dekat dalam padang. Kita dapat lihat ketenangan, teknik yang lebih penting apabila terima bola daripada kesilapan pertahanan Kuala Lumpur yang tak mengeluarkan bola itu jauh. Kemudian itu tampanan pertama Afiq. The best thing, kaki kiri dan bola jatuh di sebelah kanan, teknik. Dapat lihat sedikit kedudukan Kevin yang beralih sedikit sebelah ke depan. Mungkin volley itu shooting yang lebih mengalir kepada sebelah kiri, area score, dan lebih cantik pergerakan tu kerana dia on stable, berdiri sebagai satu, tidak banyak movement, tapi teknik saja hantaran dan gol ketiga berlaku dengan cantik. Okey, reputasi Kuala Lumpur City sebagai juara Piala Malaysia tetapi bertandang ke Sdn Sultan Ibrahim pada malam ini, nyata sekali mereka berdepan dengan satu ujian yang sememangnya sangat-sangat sukar sebenarnya, dan kita mahu memperkatakan Amawi tentang kelibat Kevin Kubemba, pemain import baharu untuk KLCT. Kalau musim lalu antara masalah terbesar Boyan Hodak adalah mereka ketiadaan penyerang. Terpaksa memberikan tugas itu kepada Morales, kepada Paulo Josue, tetapi hari ini kehadiran Kevin Kubemba nampaknya pada malam ini mungkin perlawanan yang pertama dia mungkin sedikit tenggelam, masih lagi mencari penyesuaian yang terbaik untuknya beraksi di Liga Malaysia. Pada asalnya saya sedikit meragukan untuk Kevin berada dalam tim Kuala Lumpur untuk beraksi di bahagian penyerang dan Kuala Lumpur cuba menggunakannya untuk pergi mendapatkan gol, of course mencari gol. Kita tahu Kuala Lumpur memang mengalami kesukaran di bahagian attacking. Ada individu orang yang menjadikan gol. Kevin pada perlawanan pertama ini saya memang jangkakan bahawa dia bukan dapat laluan mudah kerana berdepan dengan pertahanan pasukan JDT yang saya anggap terbaik ketika ini dengan disiplin yang kuat, marking ke atas Kevin. Dia begitu sukar untuk meloloskan diri, dan kita dapat lihat bukan setakat Kevin saja yang sukar kerana dia dikelilingi oleh pemain-pemain yang tidak dapat menghantar bola banyak kepada dia, dan itu menyebabkan kedudukan Kevin ketika malam ni tidak begitu baik. Okey, mungkin juga rasanya kalau melihat kepada formasi 3-4-3 yang diletakkan oleh JDT yang pertama, yang keduanya mereka mungkin belajar sesuatu daripada perlawanan akhir Piala Malaysia di mana mengunci pergerakan Paulo Josue, kerana kita tahu kemampuan Paulo Josue apabila pergerakannya dikunci, itulah yang menyebabkan tiadanya bekalan kepada Kevin. Ya betul, saya setuju, dan itu dah dalam perancangan JDT sendiri, mengunci pergerakan sebelum bola sampai ke bahagian attacking. Paulo Josue mesti diblok, mesti dilanggar, mesti ditutup ruang untuk dia tidak menghantar atau menguasai bola di bahagian tengah, dan itu kerja-kerja Naso, kerja-kerja Leandro ataupun campur sedikit dengan Nazmi yang duduk di tengah, dan kita lihat support antara pertahanan Kovin ke Matthews ke ataupun Shane Lowry pun dekat situ
Semua ini perkara yang perlu tidak diberi ruang kepada Paulo. Ya, itu yang lebih penting. Dan asalnya memang tactical plan ni menjadi. Kalau awak sentuh tadi 3-4-3 ni sebenarnya JDT bukan saja dia buat benda ni untuk malam ni saja. Ketika persiapan di Dubai mereka dah plan, dah rancang dan menyusun mengikut kesesuaian pada corak formasi berdepan dengan pasukan yang mereka nak lawan. Okey, baik.